berdarah jadi baja, biar tulangku menjadi tunggaknya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Aku tegar, aku rela, sekalipun aku dihanyam burung hijau terbang, rohku tenang melayang. Syurga Firdausi menungguku datang. Bidadari pun tersenyum, merindu cumbu harum. Di saat cinta mekarku bercantum. Pergi ku tak kembali, kerana memburu nikmat surgawi. Itulah yang hakiki, itu yang abadi, dan ku tidak mati, bahkan hidup dengan rezeki ilahi. Gaya Tok Guru, sebuah program baru yang diterbitkan oleh Institut Pemikiran Tok Guru. Kita pun yang pernah mendapat didikan daripada beliau, maka perlulah kita menjaga, perlu menjaga sunnah Nabi itu. Sebenarnya Tok Guru ni dia dengan anak-anak ni seperti mana kita kenal almarhum Tok Guru ni, dia suka dengan ilmu dan dia menitik beratkan ilmu. bila sebut ya Tok Guru, kebiasaannya kita akan refer Tok Guru ni Aziz lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat sekali lagi kita bertemu secara atas talian dalam program podcast Gaya Tok Guru. Di mana podcast Gaya Tok Guru ini merupakan salah satu program bual bicara santai yang akan menampilkan insan-insan yang dekat dan rapat dengan Tok Guru, menampilkan insan-insan yang pernah berkhidmat dan berjuang bersama-sama Tok Guru, untuk mereka berkongsi kisah, untuk mereka berkongsi pengalaman dengan Tok Guru Datuk Bentara Setia Ni Abdul Aziz bin Nikmat pada suatu ketika dahulu. Kita akan bincangkan dalam pelbagai segi. Tok Guru dari sudut pandang keluarganya macam mana, Tok Guru sebagai seorang pentadbir, Tok Guru sebagai seorang ahli politik, dan pelbagai lagi sudut yang kita akan bicarakan. Di mana pada minggu yang pertama kita tampilkan menantu Tok Guru, iaitu Profesor Madya Dr. Nik Yusri bin Musa, yang telah memberikan gambaran secara menyeluruh berkaitan perjalanan hidup Tok Guru. Di mana pada minggu yang kedua kita tampilkan anak Tok Guru, iaitu Puan Nik Amalina, yang membicarakan, yang berkongsi kisah dari pandangan seorang anak terhadap seorang ayah. Dan pada minggu ketiga kita bersama-sama dengan Encik Nik Tolhah, iaitu cucu Tok Guru yang berpeluang mendapat didikan tarbiyah secara langsung daripada Tok Guru. Jadi pada hari ini 24 Muharram 1443 Hijri bersamaan 2 September 2021 Miladi, kita akan bersama seorang lagi tetamu khas
yang akan pada minggu ini kita akan membicarakan berkaitan dengan Pulau Melaka, legasi pendidikan dan dakwah Tok Guru. Di mana kalau kita sebut Pulau Melaka, kita sinonim dengan sekolah Tok Guru. Jadi pada suatu ketika dahulu ramai pelajar-pelajar dari pelbagai pelosok negara datang ke Pulau Melaka untuk menimba pengajian. Dan untuk menjayakan bual bicara kita pada pagi ini, kita akan bersama-sama tetamu khas kita, iaitu Ustaz Nihamdi bin Abdul Ghani, pengetua Sekolah Menengah Agama Arab Darul Anwar Pulau Melaka. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini, Ustaz. InsyaAllah. Jadi sebagai mulanya, kita minta Ustaz lah untuk memperkenalkan sedikit latar belakang pendidikan, kerjaya, dan saya dimaklumkan Ustaz juga merupakan bukan orang lain lah dengan Tok Guru ni. Jadi kita nak Ustaz cerita sikit lah, siapa sebenarnya Ustaz dengan Tok Guru ni Aziz ni. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada tuan moderator, saudara Fathi, dan sebagai permulaan, sebenarnya sebagaimana tuan pengerusi sebut, bahawa memang ada pertalian lah. Kebetulannya ibu saya, Ustazah Ni Aminah tu adalah adik kepada almarhum Tok Guru. Jadi saya dengan Tok Guru ni anak saudara lah. Tok Guru tu mak saudara. Pak saudara silap. Saya dilahirkan di Sungai Mati, Rawang, Muar, Johor. Orang Johor. IC01. Ayah cikgu, guru kementerian. Jadi ayah balik Mesir tahun 73. Kena lapor diri di Johor. Sejarahnya ayah bila habis ngaji di Mesir, ayah ni orang pertama pergi Mesir. Dia masuk apa ni dia panggil dalam Puri tu, Yayasan Pengajian Tinggi Lampuri, YPTIK. Dia daftar masuk tahun 1. Lepas tu dia tu pergi muadalah tahun 1 di Azhar. Biasanya orang habis tahun 3 di tahun 3 di Lampuri dulu, baru sama Mesir. Baru sama Mesir. Tabung Mesir ni tahun 3 tahun 4 dah lah. Tapi ayah ni dia tahun 1 di YPTIK dia cuba. Sebab ada pelajar Thailand berjaya. Jadi ayah pun cuba. Jadi dia orang pertama di Kelantan ni hak boleh masuk tahun 1 Azhar dengan muadalah YPTIK. Bila habis ngaji, lebih kurang tahun 73, ayah pergi 99. Bila habis ngaji, dia pun hantar surat lah kepada Kerajaan Kelantan, kepada Kerajaan Malaysia, Kementerian Pendidikan, minta bantuan untuk nak sambung master. Jadi banyak-banyak dia hantar surat tu, Kementerian Pendidikan Malaysia jawab, sila balik lapor diri di Johor. Sampai tu muka tak ramai kau orang lulusan agama ni. Jadi Kementerian suruh lapor diri, dia minta bantuan pinjaman tu sambung ngaji. Jadi bila dah boleh rezeki gitu kan, tak ada rezeki nak sambung, ayah pun balik lapor diri Johor di Muar. Lepas tu balik Kelantan pergi Penang, anak murid dia. Mak ni dah ngaji sebab ayah sebelum pergi Mesir dia ngajar di Madrasah Darul Anwar. Darul Anwar. Awal kali dia berhati dah dia anak murid dia. Jadi bila dia balik daripada Mesir pergi lapor diri di Johor, kemudian setelah lapor diri balik Kelantan, Mina dan nikah mak. Lepas tu buat balik ke Johor. Mana sudah nikah tu balik Johor. Ada kisah perkahwinan mak ayah ni. Gemula Pak Joh. Pak Joh. Orang Pulau Melaka tahu lah Pak Joh ni. Anak dia duduk di pejabat MB. Dia cerita, dia kata hari nikah tu Tok Guru Nikmat ni perhati. Tok Guru Nikmat ni ayah Tok Guru Aziz. Ayah Tok Guru Aziz. Tok saya ni dia perhati calon natu dia ni. Gunting rambut tu andai ke tak? Dia patah menang orang andai. Kata gunting tak apa tapi jangan andai. Tak tahulah kenapa Tok Guru marah menang andai rambut.
Kali tiru Mak Saleh kali zaman tu. Dia tengok-tengok, dulu boleh jadi natu. Jadi bermulalah kehidupan ayah dengan mak di Johor. Anak sulung kakak lahir tahun 74 dan saya lahir setahun lepas pada tu. Nombor 2 lah. Anak yang kedua daripada sebelah adik-beradik. Hamah. Sungai Mati Rawang Muar Johor. Kemudian bila umur 3 tahun ayah bertukar ke Kuala Lumpur. Ayah minta nak balik Kelantan. Boleh Kuala Lumpur. Duduk di Batu Cave Selangor. Saya pindah situ sampailah Darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Sungai Tua, Kampung Baru di Batu Cave. Kemudian ayah minta nak tukar Kelantan. Alhamdulillah boleh. Masa saya Darjah 2, lebih kurang tahun 1983 bertukar ke Kuala Kerai. Ayah mengajar di sekolah menengah nama apa? Tak ingat dah. Lalu Kuala Kerai tu ada masjid. Jadi saya berpindah sekolah ke Sekolah Kebangsaan Banggung Guci. Duduk di Guci 3. Kemudian ayah boleh bertukar ke Salo, Sekolah Menengah Salo. Alhamdulillah. Kau dekat dengan kampung lah. Boleh balik. Jadi bila pindah sekolah tu baliklah duduk Pulau Melaka. Jadi saya berpindah ke Sekolah Kebangsaan Kedai Lalat. Sekarang ini nama Sekolah Kebangsaan Kota Jembal. Habis peringkat rendah saya 3 sekolah di Johor sah. Mana-mana? Tak ada Johor, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Darjah 1. Batu Cave Darjah 1. Darjah 2 pindah ke Batu Cave tu sekolah tadika dengan Darjah 1. Darjah 2 di Kuching, Darjah 3 di Sekolah Kebangsaan Kedai Lalat. Habis peringkat rendah. Peringkat menengah bermula di Darul Anwar, Pulau Melaka. Zaman saya tu dia ada penilaian Darjah 5. Lepas periksa penilaian Darjah 5 cabut, tak masuk jenis. Jadi terus masuk peralihan. Jadi saya mengaji peringkat menengah ni umur sama dengan pelajar sekolah menengah lah. Kalau orang lain zaman tu sekolah Arab dengan sekolah Cina ni dia ada peralihan kan. Jadi kalau pelajar masuk 14 tahun baru kata 1. Sebab 13 tahun tu peralihan dulu. Tapi saya kerana saya cabut tak masuk jenis, jadi peralihan 12 kata 1 13. Jimat 2 tahun lah. Jimat setahun. Seolah-olah tak masuk peralihan lah. Alhamdulillah peringkat menengah saya bermula di Darul Anwar 2 tahun. 3 tahun lah peralihan 1 dan 2. Habis tingkatan 2 nak masuk ke Ma'had. Jadi semasa permohonan dibuat tu kebetulan pegawai DSI yang bertanggungjawab untuk masuk ke Ma'had Muhammadi ni pergi buat umrah. Jadi tertangguh seminggu, buka sekolah seminggu tu orang lain masuk sekolah dah. Saya moga Darul Anwar ambil surat keluar dah. Ma'had tak boleh masuk lagi. Tergantung. Seminggu tak boleh pergi sekolah. Akhir ayah kata ginilah, rugi ni. Ayah pergi daftar pacu. Dia belajar pacu setahun. SMUA Tarbiyah Mardiyah Pancu. Dia lah belajar setahun situ. Tepat barulah masuk ke Muhammadiyah Laki. Alhamdulillah habis STU saya sambung belajar ke Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1994. Balik daripada Mesir saya bertugas sebagai kerani di Yayasan Islam Kelantan. Jadi kerani tu. Balik sebulan tu betul ada kosong kerani tu di unit haiwan murid. Dia lah bertugas lebih kurang tak silap 4 bulan. Barulah bermula bertugas di SMUA Sulamiah Bunuk Payung. Bunuk Payung sebagai sekolah pertama saya. Ketika itu juga saya buat diploma pendidikan KPLI. Dan pada tahun 2011 saya telah dihantar ke Republik Arab Mesir oleh Kerajaan Kelantan sebagai pegawai kebajikan pelajar Kelantan Mesir. Pegawai yang pertama jawatan itu diwujudkan sebab negeri-negeri lain dia sejarahnya di Mesir ni mana-mana kerajaan negeri yang ada asrama. Selangor, Pahang, Kedah semua ada asrama ni. Pihak kedutaan panggil wakil kerajaan negeri supaya hantar wakil macam warden asrama lah. Supaya mudah nak berhubung dengan pelajar. Jadi pihak kedutaan minta setiap kerajaan negeri yang ada rumah, ada asrama di Mesir sila hantar pegawai. Maka alhamdulillah tahun 2011 Kerajaan Kelantan bersetuju dengan saranan tersebut. Jadi selepas proses temu duga saya telah dipilih dan dihantar ke sana selama 2 tahun. 2 tahun. Kebetulan 2011 ni
jadual saya sepatut pergi bulan 2. Tapi bulan 2 tu jugalah berlaku apa panggil tunjuk perasaan sehingga Presiden Mesir Hosni Mubarak jatuh tahun tu. Jadi pemergian saya ditangguhkan. Jadi saya bertugas sambut pelajar evakuasi lah hari daripada Mesir. Maksudnya tak pergi Mesir lah. Tak ada pergi sambut sini ya. Sebab berlaku apa panggil protes tak. Pertukaran kerajaan serta. Sehinggalah bulan Mei, daripada bulan 2 saya dah hantar kursus ke Wisma Putra. Bulan 5 barulah keadaan reda, tentera dah ambil alih. Maka saya pun pergi tugas di Mesir dan alhamdulillah sempat dengan Presiden Morsi. Presiden Morsi 2 tahun jugalah ataupun sikat dah tempoh tu. Tempohnya sepatutnya bermula bulan 5 2011, bulan 5 2013 sepatut habis. 2 tahun. Memang tarikh 2 tahun tu dianjak. Jadi 2 tahun jugalah duduk Malaysia ya. Tapi ialah sebagai negara pertama, lepas tu banyak tak selesai dari segi urusan. Jadi saya balik laporan pada pihak Kerajaan Negeri. Akhirnya Kerajaan Negeri pun setuju untuk nambah baik status pegawai di Mesir. Walau bagaimanapun saya minta ditamatkan kontrak lebih awal lah. Sepatutnya saya habis kontrak bulan Mei 2013. Tapi bulan 2012 tu saya mohon supaya kontrak saya ditamatkan dan pegawai baru mari. Habis tahun lah. Sebab nak masuk sekolah ya. Kalau berhenti bulan 5 ni proses masuk sekolah terpayah sikit. Jadi alhamdulillah tu sejarah. Jadi saya balik dari Mesir, bertugas kembali ke SSM Kelantan, dihantar sebagai pengetua di SMUA Tarbiyah Diniyah Meranti Pasimas, bawah dong Datuk Panglima Perang kita. Dan kebetulan Datuk Panglima Perang ni yang dipertua PIBG sekolah tu. Sempat 2 tahun. Kemudian saya bertukar ke Istiqamah Padang dekat rumah 7 bulan. Kemudian dipinjamkan ke Institut Latihan Perguruan Kelantan ILPK, yang baru ditubuhkan pada tahun tersebut. Ialah ni Eldan lah. Ni baru bunyi naik taraf jadi Eldan, Institut Latihan Darul Naim. Saya sempat 2015 bulan 8 1 Ogos sehinggalah 2017. Mana bukan 2 tahun lebih. Kedai dengan almarhum Dr. Yaakob lah. Masa saya masuk tu Cikgu Yazid mengarah, Dr. Yaakob sekali ya, dia ketua unit bahagian penyelidikan. Dan alhamdulillah saya masa pertukaran pengarah Dr. Yaakob pun saya masih lagi sana. Dan sekarang saya bertugas di Sekolah Menengah Agama Arab Darul Anwar bermula 2019. Lebih tepat lagi 16 Disember 2018 bila proses pengambil alihan. Dia sejarah Darul Anwar ni kita mungkin saya boleh masuk sikit apabila ayah almarhum Tok Guru ni tubuh tahun 1965, kemudian 1965 tu Darul Anwar ditubuhkan. 63 65 tu Tadika. 2 tahun lepas tubuh Darul Anwar dia tubuh Tadika yang sekarang nama pasti Darul Anwar. Masa ditubuhkan oleh ayah kepada Tok Guru Nik Aziz, iaitu Tok Guru Nikmat Aling. 1963 Darul Anwar. Lama dah Darul Anwar. Lama dah tu. Apabila dia bergerak secara swasta persendirian, kemudian masuk dalam kerajaan Kelantan. Bila ada SSM Kelantan ni kan, SSM Kelantan serak semua sekolah-sekolah bantu ni, sekolah agama rakyat kita panggil ni. Sehinggalah tahun 2008 tu, masa tu Ustaz Ni Omar jadi pengetua. Anak almarhum Tok Guru, anak nombor 2 ya. Ustaz Ni Omar ni dia mohon supaya sekolah ni keluar daripada yayasan jadi sekolah swasta, dan Yayasan Pululuh masa tu bermula 2009 Darul Anwar jadi sekolah swasta lah, tidak lagi di bawah Yayasan Islam Kelantan. Kemudian apabila almarhum Tok Guru ni meninggal tahun 2015 dah. 2015 maka pihak keluarga buat rayuan kepada Kerajaan Negeri dan Yayasan Islam Kelantan supaya ambil alih semula, sebab kita tengok kemasukan pelajar merosot,
sekolah pun masalah kewangan dan seumpamanya. Maka alhamdulillah pada 2019 sebenarnya proses tu bermula awal lagi 2000 lepas Tok Guru meninggal. 2016 tu bermula proses pengambil alihan tu, dan alhamdulillah 2018 Disember masa keluar sorak 16 Disember 2018 tu saya berada di Mekah untuk buat umrah. Saya mutawif syarikat Al-Qud ni. Jadi saya duduk Mekah tu dah menggeger dalam internet tu ambil surat. Masa tu nya ustaz bertugas di SMUA Hamidiyah pada lepas Kaduk. Lepas pada LPK saya pergi jadi pengetua di Kaduk 2018 tahun pilihan raya tu. Jadi bulan 12 tu memang setiap tahun biasanya cuti sekolah ni saya diminta oleh syarikat untuk bawa mutawif lah, untuk bawa umrah ni. Jadi saya duduk Mekah tu tiba-tiba tu untuk geger ada sokongan viral lah. Siap surat pelantikan tu lagi duduk saya bah. Jadi balik tu lapor diri. Itulah sejarah lebih kurang. Dan saya sekarang ni alhamdulillah isteri saya Ummu Umais binti Mak Razali, dan anak ada 6 orang. Yang sulung SPM tahun ni Mak Tafiq Al-Quran Pulau Condong, dan yang bongsu umur 3 tahun. 4 lelaki 2 perempuan. Alhamdulillah. Jadi ustaz, pada minggu pertama lah, siri pertama Gaya Tok Guru ni, Dr. Ni Yusri pernah berkongsi lah apabila Tok Guru Ni Aziz ni 10 tahun dia belajar di luar negara, tak pernah balik-balik. Bila balik tu dia sebut antara benda pertama Tok Guru ni buat ialah mengajar di sekolah Darul Anwar lah. Jadi mungkin ustaz boleh cerita sikit dengan lebih detail apabila Tok Guru Ni Aziz ni 10 tahun ngaji di luar negara dan balik semula ke tanah Melayu ni, ke Kelantan ni, apa dia antara benda pertama dia buat lah dari segi dakwah dan pendidikan? Cerita ni kalau daripada mak saudara lebih detail lah. Sebab anak pada Tok Guru kan, saya pun dapat daripada mak saudara daripada mak saya sendiri. Mula-mula Tok Guru balik, kalau kita pernah tengok dalam gambar ni, Tok Guru masa duduk Mesir smart, nak pakai baju kuk, nak rambut sisir orang panggil, nak pergi radio tu, nak dengar dia nak ke masyarakat dia tu. Bila dia balik, ayah dia macam anda sebut tadi lah, Tok Guru Nikmat ni dia pakai kalau guting andes lah. Lepas tu rambut memang papah pendek. Jadi hok rambut Tok Guru hok semak di Mesir tu, mak nak cerita siapa-siapa ni dia bila turun di Singapura tu papah pendek, goting lalu lah. Jadi siapa di rumah tu memang rambut pendek dah, tak adalah rambut Mesir tu. Bila siapa-siapa tu daripada Panji kat JPJ lah ni, nak pergi ke Pulau Melaka, masa zaman tu tak ada lagi jambatan. Jadi naik feri. Jadi tukar feri tu nama Cik Amin almarhum. Dia lah orang pertama hok perasan Tok Guru balik. Orang lain tak pasal Melaka. Bila siapa-siapa Tok Guru mai go pakai biasa, bawa bib besar. 10 tahun dah tak kelik. 10 tahun tak kelik. Dia duk tarik feri ni. Dia tengok kebik, tengok Ni Aziz. Dia. Jadi dia lah. Bila dia sebut Ni Aziz, orang lain lah. Jadi ceritanya hak ni hamba dengar dalam kuliah Tok Guru sebut. Dia kata hamba siapa daripada Mesir ni, siapa sedang ada siapa Pulau Melaka tu orang biasa. Jadi letak beg atas rumah, terus naik semaya asar. Ayah dia tolak dia lalu tak imeh. Naik asar pertama siapa tu, Tok Guru Nikmat suruh wi kuliah lalu. Tak makan kecek banyak ke apa, balik Mesir tu wi kuliah lalu. Makin lalu. Tak ada duduk atas rumah lagi. Terus kuliah asar. Jadi Tok Guru kata hamba siapa-siapa tu ayah suruh kuliah, hamba pun ambil lah tajuk surah An-Nas, Qul a'udzu bin-nas ni, tafsir surah An-Nas. Tak situ siapa kali ni? Masa tu Tok Guru sebut di media ilmu. Siapa ni duk ngajar, duk ceramah, duk kuliah. Maksudnya muka ayah suruh ngajar. Jadi siapa-siapa tu ayah dia suruh ngajar lalu. Masa start dengan surah An-Nas. Kira ngajar tafsir tu start situ. Berarti naik berterusnya siapa surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas kan. Jadi Tok Guru kata tu lah. Tok Guru kata kalau lah ada orang rakyat masa tu hamba nak dengar. Gapo dia kuliah masa tu lah.
Lepas tu pula kan boleh Ustaz kongsikan Tok Guru dikatakan mengajar di dua sekolah pada masa Darul Anwar dan juga di Pacu. Hamba dapat maklumatnya masa siapa tu Darul Anwar tak ada lagi. Dengan usaha dia lah bersama ayah dia lah buat baru ditubuhkan. Ditubuhkan. Lepas tu sekolah Pacu tu, sekolah Harap Pacu memang ada awal lagi almarhum Pak Nilah. Dia mengajar sana. Lepas tu ada satu lagi dipanggil sekolah dewasa. Ni bawah Kerajaan Pusat. Kalau kita Kemah lah ni kan. Je. Sebab itulah bila dalam musim pilihan raya ada orang waktu buat cerita dia kata Tok Guru mula klik musim kerja UMNO. Kira Tok Guru mengajar sekolah dewasa sama dewasa Kemah saat ni. Padahal sekolah dewasa ni memang masa tu memang keperluan masyarakat lah muka butuh huruf. Ni ramai di kalangan orang dewasa. Kita tengok cerita penulis kan ada sekolah dewasa. Itulah hamba dapat maklumat. Jadi selain daripada ni saya sebut di Pulau Melaka tu ada Darul Anwar 1963 ditubuhkan. Selain tu apa dia lagi institusi-institusi pendidikan ataupun dakwah ni? Kalau super masjid Tok Guru sendiri tu tahun bila ditubuhkan, lagu mana dia punya proses, siapa tubuh, lepas tu apa dia aktiviti waktu? Pertamanya sebab apa Darul Anwar? Dia sebenarnya buh nama Darul Anwar. Darul Anwar tu. Sebenarnya masjid tu masjid Darul Anwar, sekolah tu sekolah Darul Anwar. Dia Darul Anwar ni Masjid dan Madrasah. Dua-dua tu nama Darul Anwar. Kompleks pendidikan dah tu. Dia masa tu Tok Guru atas ayah Tok Guru ni, Tok Guru ni atas Tok Guru ngaji di India, Darul Ulum di Uban. Jadi Darul Ulum ni kalau kita panggil rumah ilmu dak ulum. Jadi bila awak balik Tok Guru kata dah Tok Guru ni kata dah di India ada Darul Ulum, kita buat Darul Anwar. Nur cahaya kan. Anwar Darul Anwar ni sebab sana Darul Ulum dah, sini Darul Anwar. Ambil inspirasi. Situ nama Darul Anwar tu. Tempat Tok Guru ngaji lah. Maka dia buat masjid. Masjid ni pun ada sejarah menarik juga. Ana dapat cerita daripada orang kampung. Dia kata mana masa mula-mula Tok Guru ni mak buka masjid Pulau Melaka ni, gegel kampung. Dia kata apa masjid ni bel 5 kali sehari. Bel 2 kali sampai tu. Masa tu bel 2 kali. 3 kali. Subuh, ngorek iso. Maksudnya ada orang gimana di masjid masa tu. Zaman tu masjid hanya azan 3 subuh, ngorek iso. Kali Zuhur dengan Asar tu duk kerja pandai gawa lah cenderung dak pandai. Tiba-tiba masjid Pulau Melaka ni subuh bel, zuhur bel, asar bel, ngorek bel, iso bel. Pelik apa masjid ni. Jadi satu benda reformasi, macam satu pembaharuan dalam masyarakat pada masa tu lah. Jadi alhamdulillah lah ni tak bunyi dah. Kalau masjid 3 bel tu pelik. Tapi tamai dulu memang tak banyak masjid sebab tengah hari Zuhur Asar ni biasa orang duk padai, duk cenderung. Jadi duk dalam kebun tu. Jadi bila Tok Guru Nikmat ni memulakan inovasi lah kita panggil tak, memulakan benda baru masyarakat ni, semaya berjemaah 5 waktu sehari, azan 5 kali sehari. Jadi itulah. Jadi bila pelik pun orang pakat mari. Jadi cerita zaman Sayyidina Osman buat azan Jumaat 2 kali tu berulang apa. Sejarah dah benda berulang. Jadi bila bina masjid, bina sekolah. Jadi sekolah ni bila start dia buka sekolah Pulau Melaka ni kak, semua anak-anak Tok Guru ni semua ngaji situ lah. Asalnya ngaji sekolah dah, ngaji sekolah Kedalalak tu lah. Sekolah tapir asalnya. Pada li tahlil ni banyaklah pergi sekolah dengan kuda. Hebat dia. Dia ada kuda kan. Tapi bila buka sekolah ni semua masuk ngaji di Pulau Melaka. Jadi antara tenaga pengajarnya Tok Guru sendiri lah. Jadi kalau boleh Ustaz kita nak berkongsi lah sejarah daripada Pulau Melaka ni. Ni Ustaz ada sebut dah sikit sebanyak. Jadi mungkin kalau boleh Ustaz boleh kata berkongsi lah Ustaz menjadi pengetua di SMUA Arab Pulau Melaka ni, apa dia dah perancangan ataupun aktiviti dah kata visi lah Ustaz nak bawa untuk membangunkan lagi Darul Anwar ni sebagai salah seorang kata keturunan dan legasi Tok Guru Nikmat Alim, Tok Guru Nikmat Aziz ni. Ustaz diamanahkan untuk mengetuai Darul Anwar pada masa lalu ni. Jadi apa dia perancangan Ustaz nak buat, dah buat dah ke harapan dan visi dia berkaitan dengan Pulau Melaka ni? Alhamdulillah saya ni bila habis ngaji
tahun 94 saya cerita tadi kan, habis STU, sementara tunggu tiket kapal terbang nak pergi Mesir, saya ngajar di Pulau Melaka sebagai guru ganti bersalin. Masa tu Ustazah Syarif Fatih dia bersalin, jadi saya ganti dia sebagai guru bersalin. Dia ngajar lah sebelum pergi Mesir. Jadi saya guru yayasan ni semenjak tahun 1994. Masa tu sekolah buka dah. Cara Michael SP saya pegang. Jadi saya balik Mesir, saya bertugas di, saya sebut tadi, Bunuh Payung, kemudian tukar di Maktafi Pulau Condong, kemudian Muhammad Dipuai. Di Muhammad Dipuai tu lah, semasa saya duduk di Muhammad Dipuai, Jalan Merbau tu, berlaku kekosongan jawatan penolokan di Darul Anwar. Masa tu Ustaz Ni Omar pengetua. Jadi penolokan dia Ustaz Nasruddin Mahmud Muhyiddin, sekarang pengaruh Hibes. Dia masa tu dia letak jawatan jadi pegawai khas kepada Esko Datuk Taqiyuddin. Jadi masa tu kosong. Jadi yayasan latih saya pergi jadi penolokan di situ. Setelah bermula kali kedua saya berkhidmat di Pulau Melaka sebagai penolokan dan pentadbiran. Kemudian lepas tu saya bertukar ke Takadul Ma'arif, kemudian pergi ke Mesir, saya sebut tadi. Balik Mesir, di Meranti, Badar, ILPK, dan lepas ILPK itu di Hamidiyah pada lepas. Kemudian saya masuk ni kali ketiga. Sebenarnya mana-mana sekolah, dia misi dan misinya adalah misi dan visi jabatan. Macam sekolah kementerian, dia ada Jabatan Pendidikan Negeri kan, Kementerian Pendidikan. Jadi yayasan ni, sekolah yayasan dalam lingkungan 92 buah sekolah ni, misi dan visi sekolah sepatutnya adalah misi dan visi yayasan Islam Kelantan. Barulah selarah. Dia sekolah tak boleh buat misi visi sendiri, nanti lari tak serupa dengan hak yayasan. Jadi misi Yayasan Islam Kelantan adalah menjadi peneraju kepada pendidikan Islam dan bahasa Arab. Itu dua yayasan tak. Yayasan ni dia target dia bahasa Arab dan pendidikan Islam. Maka itulah misi dan itulah visi sekolah Darul Anwar Pulau Melaka. Maka saya meletakkan target, insya-Allah Darul Anwar ni akan mencapai apa yang telah diletakkan garis panduannya oleh pihak Yayasan Islam Kelantan, iaitu peneraju kepada pendidikan Islam dan bahasa Arab. Alhamdulillah, dari sudut pencapaian akademik, kita buat program sebagaimana yang diberi panduan oleh pihak Yayasan Islam Kelantan. Di segi akademiknya, di segi syakhsiah akhlaknya, ada program usrah, program qiyamul lail dan seumpamanya untuk pembinaan akhlak. Dan di segi akademiknya, kita menggunakan sukatan Kementerian Pendidikan Malaysia, ada SPA, dan kita mengerjakan sukatan Yayasan Islam Kelantan juga, SMU, dan Kementerian Pendidikan tu STAM. Maka semua sukatan ini dapat kita garapkan di kalangan pelajar. Alhamdulillah, pada tahun 2019, masa tu pelajar SPM ni adalah hasil daripada zaman swasta. Ya, tingkatan 4, maka tingkatan 5 sama kita, paling tinggi 10A. Ada seorang cucu Tok Guru juga, anak Ustaz Nasri. Lepas tu tahun lepas SPM 2020, dalam keadaan pandemik, mengaji kat bulan 3, lepas tu tutup sekolah, buka bulan 7 pula, lepas tutup bulan sebelah. Bulan-bulan gitu dapat cemerlang 9A dengan 6A+. Ada seorang pelajar nama Rushdan. Pelajar ni dia sejarah hidup dia pun hebat. Dia ngaji sekolah menengah ni sekat tingkatan 3. Tingkatan 4 tu dia berhenti setahun. Dia masuk tahfiz Nikmatillah. Ngapa Quran 30 juzuk. Tingkatan 5 dia pun masuk mula. Masuk sekolah Darul Anwar, ambil SPM. Boleh 9A. Dengan NA+. Cuma hebatlah orangnya. Seterusnya dari sudut akademik, dari sudut infrastruktur pembinaan Darul Anwar ni, bila saya ambil alih 2019 ni, ada 2 bangunan terbengkalai yang tak siap dan beberapa kerosakan lah, biasalah sekolah dah lama ni. Maka kita buat kutipan derma. Alhamdulillah, dan peruntukan daripada yayasan sendiri pun ada, peruntukan daripada JAKIM pun ada, walaupun tak banyak. JAKIM ni biasa 50,000 dia bagi.
Kemudian kita tampunglah dengan derma-derma agama ni. Alhamdulillah, bangunan terbengkalai itu dah siap. Satu, dan satu lagi dalam proses pembinaan. Dan juga baik pulih sekolah. Saya masuk tu sekolah Darul Anwar ni, dia guna, dia sebenarnya tak ada bilik air guru, tak ada bilik air pelajar. Oleh kerana hidup di kawasan masjid, jadi masjid tanda bilik air masjid tu lah bilik air guru dan pelajar. Jadi bila saya masuk, saya cuba minta protokol. Alhamdulillah ketika derma boleh, ISF lulus protokol beki, boleh buat bilik air guru. Kemudian beki bilik air asrama. Kemudian dapat peruntukan JAKIM pula, dapat buat bilik air untuk pelajar. Alhamdulillah selesai infrastruktur. Jadi infrastruktur dan juga dari segi pembinaan bangunan dan pembinaan peribadi, pembinaan saksiah kita panggil, dua-dua berjalan serentak. Alhamdulillah. Kalau Ustaz nak tanya dari segi sudut pelajar lah, kan sebelum ni kita tahu pada zaman swasta lah, pelajar ni mari daripada pelbagai pelosok negeri lah, dari seluruh negara. Pulau Pinang pun ada, Selangor pun ada, macam-macam negeri mari. Cuma apabila kembali kepada Yayasan Islam Kelantan ni, bagaimana corak kata pelajar ni mari daripada mana, dan adakah berhasrat untuk kembali menarik pelajar-pelajar daripada pelbagai seluruh pelosok negeri sesuai dengan nama Sekolah Tok Guru ni? Sejak zaman saya belajar dulu pun pelajar luar negeri ni ada. Maka sekolah terpaksa buat asrama. Saya ingat pada tahun berapa asrama mereka awal ni, Darul Anwar ni memang hanya ada asrama perempuan saja. Saya masuk tahun 83 saya sebut tadi kan. 83 saya balik ke saya masuk darjah 2, 84 masuk darjah 3, 85, 86. Okey, 87 tu saya start peralihan Darul Anwar. Saya masuk Darul Anwar tu, saya sempat dengan pengetua masa tu almarhum Ustaz Mawardi. Kita kenali. YB ada bukan Hadun kenal di demi cucu tu kenali tu. Jadi zaman tu Darul Anwar ni hanya ada asrama perempuan. Jadi pelajar puan luar negeri ada dah. Daripada Pahal sebab anak beranak sepupu apa. Jadi asrama lelaki tak ada lagi. Jadi bermula tahun tu, maka pihak sekolah oleh kerana banyak permintaan, khususnya anak beranak lah, ramai hok duk Pahal, hok duk di Selangor main nak ngaji. Jadi terpaksa buat asrama. Jadi bermula tahun tu buatlah mula-mula asrama lelaki tu. Kalau ni kat Tapuk, bangunan hak terbengkalai 2 tingkat tu. Jadi situ sebenarnya asrama pelajar lelaki. Depan lah. Dia sebelah masjid. Kalau kita ngarak masjid tu ada kanan masjid. Dekat Tok Guru. Jadi bila besar akhirnya pindah ke depan. Jadi kelebihan Darul Anwar ni kan ada asrama. Bila ada asrama, pelajar luar mari. Bukan setakat daripada negeri-negeri Indonesia. Daripada Thailand pun ada, daripada Kemboja pun luar negara pun ada. Luar negara. Jadi overseas lah, pelajar overseas ada. Alhamdulillah sampai kali ni. Jadi kita masih ada pelajar luar negara. Ni SPM tahun lepas ada 4 orang pelajar daripada Thailand ngaji. Tapi bila bulan 3 tu dia balik cuti. 18 bulan cuti tak. 20 bulan kerja istihar. Tutup sepadan. Akhir pelajar tak boleh mari besok. Sekolah cakap atas surat. Dia guna surat tu pun alik Thailand tak lepas, alik kerja Malaysia pun tak pernah masuk. Thailand pun tak lepas mari. Itulah risiko luar negara lah. Kau kata dalam pandemik. Jadi alhamdulillah kelebihan Darul Anwar kan ada asrama, dan sekarang ni asrama kita boleh menampung maksima 300 lelaki dan 300 puan. Amal agak besar. Pada tahun 2002 masa tu Yang Berhormat Ustaz Ni Abduh jadi pengetua. Sebelum Ustaz Ni Omar ni Ustaz Ni Abduh. Zaman dia tu pelajar mencecah 2,000, menyebabkan orang kampung tak boleh mari sejik. Penuh dengan pelajar ni. Semai subuh tu kalau orang kampung mari semai tangga. Budak selama saja. Jadi bila saya jadi pengetua 2019 ni, jumpa Ustaz Ni Abduh pesan. Dia kata kawal kemasukan pelajar, jangan sapa support sama dia. Sebab masalah masjid lah. Kecuali masjid tu boleh buat 3-4 tingkat macam pondok Pasir Tumbuh tu lain lagi. Dia kata masjid terhak. Jadi kalau pelajar asrama ramah, makanya hanya orang kampung tak boleh main masjid.
Jadi saya tertarik bila Ustaz sebut ada Ma'had Tahfiz Nikmatillah. Adakah termasuk salah satu dalam komplek Darul Anwar juga ni? Boleh Ustaz boleh beri sedikit gambar atau? Tadi saya dah sebut YB Ustaz Ni Abdul pengetua Darul Anwar tahun 2002 kan. 2003 jadi Ustaz Ni Abdul letak jawatan sebagai pengetua Darul Anwar untuk buka tahfiz. Tahfiz Nikmatillah, Ma'had Tahfiz Nikmatillah. Jadi pihak keluarga khususnya bawah ayahanda Ustaz Ni Razi lah, dia berhasrat supaya biar ada sekolah tahfiz. Jadi tak kena ganggu hak Darul Anwar ni. Darul Anwar ni Ustaz Ni Abdul tak jawatan, maka Yayasan Latif Ustaz Ni Ahmad jadi pengetua. Ustaz Ni Abdul buka sekolah baru dengan atas inisiatif keluarga lah, Ustaz Ni Razi, Ayah Ding, Ayah Su ni. Maka tertubuhlah Ma'had Tahfiz Nikmatillah. Nama dia asalnya Ma'had biasa guna Ma'had Tahfiz, tapi dia sengaja tak guna Ma'had Tahfiz, dia guna Lihib dia satu tak ingat nama, tapi rekasa dia Manhal. Jadi lah ni baru pihak majlis minta selaras semua tahfiz kena guna nama Ma'had Tahfiz. Jadi Ma'had Tahfiz ni tahun 2003 ditubuhkan. Jadi alhamdulillah dengan kutipan derma sumbangan agama, maka hari ni tersergam bangunan 3 tingkat depan Darul Anwar tu. Tu hak PK awal, tapi bermula masa dalam lebih kurang 10 tahun lepas dia sudah gerakkan untuk buat komplek tahfiz di dalam belakang pada di Pulau Melaka juga, tapi sebelah belakang dalam berjaya beli tanah lebih kurang 8 ekar. Alhamdulillah sekarang ni bangunan asrama pelajar siap ada, duk tengah buat masjid. Yang ni dia dan kutipan terima juga alhamdulillah. Sumbangan khususnya bulan Ramadan banyak dapat. Dan kita target 2023. 2 tahun lagi lah, 2023 ni tahfiz di depan Darul Anwar ni akan pindah ke komplek dia. Jadi bangunan insya-Allah akan diambil alih oleh Darul Anwar. Jadi kalau kita tengok daripada awal pembicaraan kita tadi Ustaz, ada beberapa institusi pendidikan lah yang ada di Pulau Melaka ni, senang dengan sekolah Tugu, ada Masjid Darul Anwar, ada sekolah Darul Anwar, ada Pasti juga, dan ada juga katakan Tahfiz Nikmatillah. Jadi bukan sekadar untuk guru, tapi ahli keluarga menggerakkan usaha-usaha ni, usaha dari pendidikan dan dakwah ni. Jadi sebagai akhirnya Ustaz lah nak tanya, apa dia kata perancangan untuk meneruskan lagi legasi diwarisi daripada keluarga ni, daripada Tok Ni Ma'alin, daripada Tok Guru Ni Aziz sendiri, dengan pelbagai institusi-institusi pendidikan ni, apa dia perancangan dan harapan pada masa hadapan lah? Ada satu lagi saya terlupa sebut, sekolah rendah. Sekolah rendah. Ustaz Ni Omar ni masih jadi pengetua lepas Ustaz Ni Abdul kan, 2003 sampai 2009 2008 tu pengetua SSA Kelantan. Dia ada buka satu lagi sekolah rendah, namanya Sri Anwar. Sri Anwar. Ustaz Ni Omar ni dia belajar di Mesir ijazah, kemudian disambung di Jordan master bahagian pendidikan. Sebab itulah dia berhasrat untuk mengurus sekolah tu, sebab dia ada bahagian master dia tu. Hebat Ustaz Ni Omar ni. Jadi dalam pendidikan, bila dia buka sekolah rendah Sri Anwar tu 2007 tak silap bermula. Jadi bila Yayasan ambil alih bawah ni, Yayasan hanya ambil alih sekolah menengah. Jadi hak sekolah rendah ni serah pada keluarga. Jadi pihak Ustaz Ni Abdul cadang kepada pemuda PAS untuk buka Seriti. Jadi sekolah rendah tu daripada Sri Anwar tukar nama kepada Seriti Tok Guru. Jadi sekarang ni di Pulau Melaka ada 4 institusi pendidikan, termasuk masjid jadi 5 lah. Cuma 3 Ustaz, kita tak tahu. Dia start dengan Pasti. Sekarang nama prasekolah lah. Prasekolah Pasti Darul Anwar. Pasti Darul Anwar. Kemudian sekolah rendahnya Seriti, Sekolah Rendah Integrasi Trust Islam, Seriti Tok Guru. Yang patut naik pekat menengahnya 2 lah, SMUI Darul Anwar Pulau Melaka dengan Ma'had Tahfiz Nikmatillah. Dan hak untuk pengajian tidak formal kat masjid. Masjid dia ada. Kuliah maghrib, kuliah subuh. Jadi 5 institusi pendidikan dipanggil Madrasah Darul Anwar, Madrasah Pulau Melaka Darul Anwar. Jadi kalau berdasarkan pada persoalan yang ditimbulkan oleh moderator tadi, harapan saya nak sebut balik harapan pengasas sekolah, iaitu almarhum Tok Nikmat ni. Dia target dia buat masjid, buat Darul Anwar. Dan kalau dia ada, dia lebih sukalah kalau ada dengan Pasti, dengan Seriti, dengan tahfiz ni. Dia target supaya masyarakat menjadi masyarakat yang berilmu.
Dia buh nama Darul Anwar, rumah bercahaya. Cahaya ilmu. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi, dalam hadis Nabi kan. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan turun kepada orang buat maksiat. Jadi dia buat masjid, dia buat sekolah ni, target dia untuk masyarakat berilmu. Maka meneruskan legasi tersebut, keluarga sekarang ni bawah Tok Guru Ustaz Nik Razi, dia letak target Ma'had Tahfiz tu akan jadi institut IPTS, Institut Pengajian Tinggi. Peringkat tinggi pengajian. Bukan setakat tahfiz peringkat menengah. Lepas ni target dia akan buat institusi pendidikan, kompleks saya kata lah PK tu. Maknanya habis sekolah menengah ni, habis SPM akan masuk. Sama ada kolejnya ataupun ada universiti ke, kolej universiti ke, maknanya PK diploma, PK ijazah. InsyaAllah tu target. InsyaAllah sama-sama jadi target. Dan pertama dia nak masyarakat berilmu, dapat ilmu. Yang kedua, dia kalau boleh pelajar ni tidak dibebani dengan yuran yang tinggi. Dia letak dah masa mula asas lagi mana pelajar miskin, hak fakir miskin, anak yatim ni kalau boleh dikecualikan bayaran. Nak suruh ngaji, nak suruh boleh ngaji. Jadi alhamdulillah kita pun letak dengan kutipan derma daripada masyarakat, sumbangan daripada orang ramai, kita buat satu tabung dana. Alhamdulillah, mana-mana pelajar fakir miskin, maka kita bagi sumbangan. Musim pandemik ni boleh dikatakan setiap bulan kita bakul, macam kita kaji awak kan, bakul kita sekolah awak juga 100 riyal kita beli dengan koperasi Ma'had, dengan koperasi sekolah. Maka kita bagi pada mana-mana pelajar. Tak silap dalam bulan lepas 53 orang. 53 orang pelajar Darul Anwar. Seriti Tok Guru 20, pasti pun 20 orang. Kita dapat kesan lah. Dan tahfiz pun tengah kumpul lagi, sebab tahfiz ni dia ramai duduk luar kan, tidak asrama. Jadi kalau hak duduk sekitar tu memang kita lalu kita telefon memang ambil Darul Anwar ni sekitar, Seriti sekitar, pasti sekitar. Tahfiz ni ramai duduk luar, jadi pihak sekolah pun tengah kumpul maklumat. Jadi itulah target dia, harapannya supaya pelajar dapat menimba ilmu daripada Pulau Melaka ni. Dan yang lebih besar lagi, ilmu itu tidak dibebani dengan yuran yang tinggi. Ustaz, dan bagaimana kalau Ustaz sebut, kalau ada penonton kita di luar sana lah yang ingin turut sama-sama menyumbang dalam kata meneruskan legasi pendidikan dakwah dan dakwah Tok Guru ni, bagaimana dia boleh menyumbang? Melalui saluran mana? Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit. Ramai soalan cepu. Memang dia bawah Yayasan Islam Kelantan ni, kalau saya Darul Anwar tu, bawah yayasan ni ada 2 kategori sekolah. 3 lah atau baru SABK. Yang pertama dia panggil sekolah bantuan penuh, macam hak nama Ma'had tu. Mak laki, mak puan, Ma'had pasukan. Mana-mana Ma'had tu dia panggil bantuan penuh. Bantuan separuh hak nama SMUA tu. Lebih kurang 60 buah sekolah. Lepas tu daripada 60 tu ada 20 tu hak kerajaan pusat tanggung, SABK kita panggil tak. Maka tinggal 40 lagi. 40 lagi ni bantuan separuh ni maksudnya semua gaji guru dia kerajaan tanggung, kerajaan negeri tanggung, selesai lah. Tak perlu cari derma untuk bayar gaji. Cuma untuk nak baiki bangunan, untuk nak buat bangunan infrastruktur ni kerajaan negeri peruntukan tapi tidak banyak. Kerajaan pusat pun ada, macam anda sebut tadi, JAKIM biasa 50,000 setahun dia. Jadi nak lebih pada tu kena cari derma. Jadi keempat-empat institusi ni dah pasti, Seriti, Darul Anwar dan tahfiz ni memang kita mengalu-alukan sumbangan daripada orang ramai. Jadi bila PKP bermula Mac 2020, maka orang ramai tak boleh nak pergi mari, masjid pun tutup, orang nak rumah pun tak boleh. Maka kita pun bicara dengan ada konsultan yang sanggup bantu, syarikat HIT Digital. Maka dia menawarkan khidmat untuk buat kutipan melalui internet secara online, FB, FB, WhatsApp dan seumpama. Alhamdulillah, nampaknya masyarakat Malaysia ni pemurah. Alhamdulillah. Banyak kita dapat sumbangan derma. Boleh dari FBX melalui taik Madrasah Darul Anwar ataupun Ma'had Tahfiz Nikmatillah ataupun Seriti Tok Guru ataupun Pasir Darul Anwar main keluar. Boleh taik saja nama-nama institusi pendidikan saat ni. Madrasah akan bantu. InsyaAllah. Jadi mudahlah orang nak menyumbang ke apa tu. InsyaAllah boleh. Jadi Ustaz, kita telah di akhir rancangan kita lah, dalam lebih kurang sejam dah kita ni. Bila-bila kata duk bawa duk kacak kira ni. Jadi dia kata sebagai akhirnya lah, kalau Ustaz ada sedikit kesimpulan lah,
kata berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini? Secara umumnya saya melihat bahawa dari sudut pendidikan ni almarhum Tok Guru Aziz ni cukup menitik beratkan bahagian pendidikan ni. Macam kita sebut tadi, dia balik-balik dia tu mengajar. Maknanya almarhum ayah dia Tok Guru Nikmat ni memang dia fokus. Tok Guru ni kerja dia ngajar betul ya. Dan mak saya pun dia cerita memang di kalangan adik-beradik 18 orang ni, bila ayah letak Abel ni, Tok Guru ni anak nombor 2 kan, sebagai tokoh masyarakat, ayah dia target dah ngaji-ngaji. Jadi adik-adik ni pakat tolong. Kalau punya Abel kelik kat, siap-siap tu abang nak mandi, Abel nak mandi. Bila air siap pergi punggah air ke apa, punggah zaman tu pun karak kan. Mana adik-adik pakat bersama dengan hasrat ayah dia. Dan alhamdulillah Tok Guru ni dia ngaji Mesir, dia balik memang dia ngajar. Sepanjang dia ngaji di India, di Mesir, duit bulan-bulan ni Tok Guru Nikmat ni pergi ngajar malam-malam tu di masjid-masjid Balasah ke apa. Kutip derma. Dia bukan sekadar kutip derma atas saja, tapi dia senara. Dia hantar duit ni, baik masa Tok Guru di India, masa Tok Guru Mesir, dia hantar Aziz ni orang derma, kampung derma ni 5% Pakcu, 3%, dia senara sosok. Dia tulis nama penderma tu. Nama penderma tu. Nak suruh Tok Guru ni beringat duit ni orang derma suruh ngaji. Supaya ngaji sungguh-sungguh. Alhamdulillah lah berkat derma ramah tu. Tok Guru balik jadi boleh menyumbang kepada masyarakat. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kalau begitu kita begitu sajalah, kata apa, setakat itu sajalah podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih berbanyak kepada Ustaz Ni Hamdi kerana sudi untuk berkongsi berkenaan dengan Pulau Melaka yang ataupun lebih kenali dengan sekolah Tok Guru, dan kata apa, dengan nama Darul Anwar, itu rumah yang bercahaya. Diharap dapat mampu mencerahkan masyarakat, mencerahkan fikiran masyarakat supaya lebih baik dan lebih menepati kehendak Allah SWT. Jadi setakat itulah program kita pada minggu ini, dan diharap kita akan pada minggu harapan insya-Allah kita akan bersama dengan salah seorang daripada adik Tok Guru yang akan berkongsi kisah dan kenangan sewaktu kecil. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan lupakan untuk bersama-sama dengan kita pada setiap hari Khamis jam 9.30 pagi di Facebook Institut Pemikiran Tok Guru Datuk Mentara Setia. Setakat saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gaya Tok Guru, sebuah program baru yang diterbitkan oleh Institut Pemikiran Tok Guru. Kita pun yang pernah mendapat didikan daripada beliau, maka perlulah kita menjaga, perlu menjaga sunnah Nabi itu. Sebenarnya Tok Guru ni dia dengan anak-anak ni seperti mana kita kenal almarhum Tok Guru ni, dia suka dengan ilmu dan dia menitik beratkan ilmu. bila sebutlah Tok Guru, kebiasaannya kita akan refer Tok Guru Aziz lah. Gaya Tok Guru, sebuah program baru yang diterbitkan oleh Institut Pemikiran Tok Guru. Kita